Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar satu bab baru berkenaan instrumen pembiayaan dan pinjaman. Okay, ini antara tujuan utama juga masyarakat kita pergi ke bank untuk mendapatkan perkhidmatan pembiayaan dan pinjaman. Sebab kita tak ada duit lah yang banyak untuk buat pelbagai perkara, jadi kita memerlukan pembiayaan dan mungkin sedikit pinjaman daripada pihak bank. Okey, kita akan tengok apakah dia kontrak utama berkaitan pembiayaan, prinsip-prinsip lain dalam produk perbankan patuh syariah, produk pembiayaan patuh syariah dan produk perbankan konvensional. Okey. Pertama sekali, dalam Islam, bank-bank Islam antara cara utama mereka menolong pelanggan adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan ni berbeza daripada bagi loan ataupun bagi pinjam duit. Bagi pinjam duit adalah satu kontrak yang straightforward. Bank bagi pinjam duit, saya bagi awak pinjam RM50 dan bayar RM50 balik. Tapi dari sudut teorinya, dari sudut praktikalnya, agak sukar untuk bank bagi kita pinjam RM50 dan bayar balik RM50. Kerana kita tahu dalam Islam hanya ada satu je pinjaman yang dibenarkan, iaitu kita kenali sebagai qardul hasan. Qardul hasan. Jadi qardul hasan ni maksudnya tiada riba dekat situ. Kalau bagi pinjam RM50, bayar semula pun RM50. Itu secara teorinya, baguslah. Tapi dari sudut praktikalnya, sebagai sebuah institusi keuangan, bank tidak mampu menyediakan qardul hasan kepada setiap kepada setiap pelanggan dia. Kita sebagai individu mungkin kita boleh bagi qardul hasan kepada ramai orang. Ataupun bukanlah ramai orang, mungkin ialah kita sebagai individu tak adalah kita bagi pinjam ramai orang pun, kan? Seorang, dua. Ada practical level itu masih lagi boleh dilakukan. Macam ada seorang, dua nak pinjam duit dengan saya, bolehlah saya bagi, kan? Tapi ramai-ramai tak boleh juga sebab saya tak ada banyak sangat duit. Tapi kalau bank, bank dia memang ada ramai klien, bukan seorang dua, dan semuanya datang dengan niat untuk beli rumah, beli kereta dan sebagainya. Jadi bank kena entertain. Kalau semuanya bank bagi qardul hasan, macam saya cakap dari sudut praktikalnya tidak praktikal lah. Bank tidak mampu bagi qardul hasan. Kerana apa? Kita pun tak mampu nak bagi pinjam kat semua orang, apatah lagi bank, Bank ni adalah satu institusi keuangan yang ada niat untuk buat profit dekat situ. Dia adalah satu business entity. Okey. So ada dua kontrak yang berkaitan dengan pembiayaan. Pertama sekali, kontrak jual beli. Bila kita membiayai, macam saya cakap, sebab kita tak mampu nak bagi qardul hasan tadi tu, so saya tak mampu bagi loan kat kamu, tapi saya boleh fund kamu. Saya boleh biayai kamu punya jual beli. Saya boleh biayai kamu punya pembelian. Itu yang bank mampu buat. Cara pembiayaan itu dilakukan antaranya pertama sekali melalui kontrak jual beli. Dan yang keduanya melalui kontrak sewa. Macam mana kita berjual beli tapi dalam keadaan bank yang membiayai pembelian tersebut. Okay. Kita contohnya dalam sewa. Kita menyewa tapi bank, bagaimanakah kaedahnya bank membiayai bank fund sewa tersebut. So kita akan tengok. Pertama sekali kita akan tengok kontrak sewa. Apakah definisi, persyariatan, rukun dan syarat, perkara yang membatalkan kontrak dan perkara yang tidak membatalkan kontrak. Okey, sewa. Dari sudut bahasa Arabnya, sewa kita panggil ijarah. Bayaran yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kerja. Maksudnya upah. Sebab itu ijarah ni sebenarnya ada dua jenis. Satu ijaratul amal, satu lagi ijarah ijarah amal dan ijarah servis. Yang satu lagi ijarah ain maksudnya benda. So ada waktu kita provide servis kat orang. Kita menyewakan servis kita. Cuma istilah sewakan servis mungkin kurang tepat lah. Cuma kita panggil dia apa? Kita menawarkan
perkhidmatan kita kepada orang, jadi orang bayar balik kat kita, itu dianggap upah. Ada waktu kita tak mampu menawarkan perkhidmatan, tapi kita tawarkan apa? Kita tawarkan barang. Barang kita untuk digunakan oleh orang tersebut. Contohnya apa? Kereta ke, rumah ke, peralatan apa-apalah. So, bila kita tawarkan barang, orang itu bayar, orang bayar balik kat kita, bayaran itu, compensation tersebut, kita tak panggil lah upah, tapi kita panggil apa? Sewa. So, dua-dua ini pun dianggap sewa dalam bahasa Arab. Cumanya satu ijarah amal. Ijarah amal itulah yang servis. Satu lagi ijarah ain. Ijarah ain tu adalah barang. Okey. So, dari sudut bahasanya, ijarah itu adalah sewa adalah ijarah, bayaran yang diberikan kepada seorang yang melakukan kerja. Yang ni yang upah tadilah. Dari sudut syarak, dan kontrak untuk mendapatkan khidmat manfaat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu. Ini macam saya cakap tadi, saya bagi barang saya untuk orang tersebut manfaatkan, lepas tu orang tu bayar balik kat saya. Sebab dia dah memanfaatkan barang saya tu, kereta ke, rumah ke, lepas tu dia bayar balik kat kita. Tu rental lah kita panggil. Dari sudut istilah ekonominya, and obtaining the temporary use of something for an agreed payment, rent. And dia boleh guna satu barang secara sementara untuk satu bayaran yang telah ditetapkan. Itu kita panggil sebagai rent. Okay. Kontrak sewa ni boleh ke dalam Islam? Boleh. Dalam Quran cakap apa? Ini pasal jika mereka menyusukan anak kamu, maka berikanlah mereka upahnya. Ini yang saya cakap tadi, ijaratul amal. Dia bagi dia punya servis upah. Dan dia bagi dia punya perkhidmatan, maka kita bayarlah upah. Dan dalam kes ini, kita kalau ada orang bagi perkhidmatan menyusukan anak, maka kena wajib kita kena bayar dia. Dia jadi ibu susuan. Sebab itulah dalam Islam, hatta ibu yang menyusukan anak pun sebenarnya ayah kena bayar. Ayah kena bayar. Of course lah, kita bayar tu taklah semestinya dengan duit. Tapi maksudnya apa? Makan minum mak tu ayah kena bayar lah. Ayah kena provide lah. Kerana apa? Bila mak tu makan, minum dan sebagainya, barulah dia mampu menghasilkan susu dan sebagainya. Ini kita suruh isteri kita susukan anak dengan susu badan. Tapi dia punya well-being, dia punya kebajikan tak dia ambil kira. Makan tak cukup, tak ada khasiat dan sebagainya. Macam mana nak menghasilkan susu badan yang banyak dan berkualiti? Sebab kalau setakat kita makan untuk diri kita, mungkin cukup makan. Tapi kalau nak menyusukan anak, makanannya kadang-kadang kena lain kan. Mungkin dia makan, tapi rupanya makan tak cukup. Jadi sebab tu, kenapa tak ada susu ni? Bila nak menyusukan anak tak ada susu, betul kita nak marah-marah kat isteri dia. Kamu bagilah. Sebab itu sebenarnya, tu saya cakap, dalam Islam ayah-ayah kena bagi upah sebenarnya kat mak. Upah tu lah dalam bentuk nafkah bagi makan dan sebagainya. Kalau memerlukan suplemen, silakan. Kalau memerlukan peralatan, macam sekarang ni apa? Pumping equipment kan. Ibu dia berkerjaya kan. Nak masuk kerja, nanti nak pump susu dan sebagainya. Ini mak lah sibuk kumpul duit kan. Itu tugas ayah sebenarnya. Tugas ayah untuk nak provide semua benda ni. Apatah lagi kalau kita suruh orang luar. Dan kalau kita tak mampu suruh orang luar, katalah isteri tak mampu nak susukan, ada masalah tertentu ke, lepas tu orang luar pun kita tak dapat cari ibu susuan ke, lepas tu kita pun ambil pilihan ketiga. Apa dia? Kita beli susu formula lah. Beli susu formula tu tugas ayah lah, bukan tugas mak. Mak pula lah yang beli duit. Susu formula dah lah mahal. Kalau dekat apa ni, dekat supermarket apa semua sampai tu dia diorang letak kat section khas kerana ramai orang curi susu formula, nak katanya nak bagi anak minum. Sebab itulah kalau dekat kedai-kedai runcit ni, susu formula ni mahal harganya dan dikawal ketat. Dan kadang-kadang dia ada section khas siap berapa? Cuba kamu pergi tengok lah. Ada apa orang kata, ada kaunter khas, ada kunci dan sebagainya. Ramai orang curi. Ibu-ibu lah. Kadang tak tahu lah bapak-bapak sekali ke kan, letak dalam beg, masuk dalam baju dan sebagainya. Okey. Dalam hadis Nabi juga, Nabi cakap apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki Bani Ad-Da'il daripada Bani
Abdul bin Adi, seorang penunjuk jalan yang mahir dan masih menganut agama kafir Quraisy. Maksudnya apa? Satu hari Nabi pernah upah seorang penunjuk jalan. Nabi upah penunjuk jalan dan Nabi bayar. Bila upah maksudnya Nabi bayar lah, dia ada payment lah kepada orang tersebut. Walaupun ketika itu orang tersebut masih lagi menganut agama kafir Quraisy. So dia tak Islam pun lagi. Waktu tu ini dalam kisah apa? Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah. Maksudnya sewa ni adalah daripada zaman Nabi lagi ada dan sebagainya. Okey. Perkara rukun dan syaratnya seperti biasa kan, kita ada akidan, dua pihak yang berkontrak, kita ada bayaran sewa, upah, ada serah dan ada, sebab ini adalah ijarah kan, so dia ada perkhidmatannya. Sama ada perkhidmatan ataupun apa manfaat daripada barang tersebut. Macam saya cakap tadi, ijarah ada dua, sama ada kita bagi perkhidmatan ataupun kita tak bagi perkhidmatan tapi kita bagi apa? Kita bagi ialah manfaat barang kita, ain kita kan. Okey, rukun dan syarat kontrak. Dua pihak yang berkontrak seperti biasa, and mereka yang berkontrak, salah seorang tu mestilah pemilik perkhidmatan manfaat dan salah seorang lagi adalah penyewa. Kan? Kedua-duanya mesti baligh dan berakal, bukan kanak-kanak, bukan orang gila, bukan orang yang dihalang daripada menggunakan harta. Ada orang-orang tertentu yang dihalang, contohnya tak tahulah, dia adalah kes dia dengan mahkamah ke apa kan, dia terhalang daripada ni. Contohnya Wallahualam, tengok semula kalau kes orang yang muflis dan sebagainya. Bagaimana orang-orang macam ni? Boleh ke dia masuk dalam kontrak sewa dengan orang lain pula? Ataupun ni tengok. Kalau ada, kalau kata undang-undang tidak membenarkan, maka tak boleh lah. Tapi sekali lagi maksud saya, benda-benda ni berubah lah. Yang pastinya, pastikan dia ada kelayakan dan dia tidak terhalang untuk menggunakan barang tersebut ataupun perkhidmatan tersebut. Dari sudut sirah, ijab dan qabulnya, sekali lagi mestilah selari, ada reasonable amount of time macam saya cakap, janganlah lama sangat, tak dapat jurang masa yang terlalu lama, mestilah selari. Orang tu nak sewakan rumah lah yang kita terima, jangan sewa rumah awak ambil kereta pula, itu tidak selari. Tidak terikat dengan sebarang syarat ataupun tempoh tertentu. Ini syarat-syarat yang pelik-pelik lah. Syarat-syarat. Maksudnya, syarat dekat ijab dan qabul ni maksudnya macam ni. Saya akan sewakan awak dengan syarat awak belanja saya makan. Saya akan bayar upah awak. Saya akan terima perkhidmatan awak sekiranya awak begini. Kahwinkan saya dengan anak awak ke apa ke. Itu tak boleh. Syarat-syarat yang ketika ijab dan qabul tu buat macam tu tak boleh. Okay? Sebab nak ijarah lah. Jangan nak bangkit-bangkit atau isu-isu benda lain. Dari sudut perkhidmatan ataupun manfaat barang tersebut, barang yang kita nak sewakan ataupun servis yang kita nak beri tersebut mestilah ada nilai. Tidak sah menyewakan barang yang melalaikan sebenarnya dalam Islam. Contohnya apa? Barang ni ke awak sewa peralatan hisap dadah ke kat orang ke? Itu tak boleh sebenarnya tu kan. Tidak sah menyewakan anjing pemburu ataupun anjing pengawal. Ini contohlah dalam Islam yang tidak dibenarkan. Tidak sah mengupah orang untuk bercakap tanpa henti promosi barang. Ini maksudnya benda-benda yang tidak boleh dilakukan. Tak boleh disewakan. Kita antara contohnya lah. Dan barang ataupun perkhidmatan tersebut mestilah mampu diserahkan. Awak cakap awak nak, mengemas rumah dalam masa 30 minit. 30 minit nak. Betul ke mampu dilaksanakan? So, kena tengok betul-betul. Kalau tak mampu, maka jangan. Akan jadi tak sah. Sebab kalau dah cakap, maka kena buat. So, apa sahaja barang ataupun services tersebut mestilah mampu untuk diserahkan, untuk diberikan. Khidmat diperolehi oleh pengupah dan bukan orang yang diupah. Bab ibadah tertentu. Ni contohnya apa?
Contohnya kita upah orang apa? Upah orang untuk upah orang untuk menunaikan haji untuk contohnya arwah ayah kita ke kan. Uh, so orang yang kita upah tersebut, orang yang kita upah tu sebut kita panggil apa? Orang yang diupah lah kan. Kita pengupah. Kan? Dia ada orang yang diupah. Kan? Kita upah dia untuk kerjakan haji. Untuk arwah ayah kita. Kita sebagai seorang pengupah. So haji tersebut kan, perkhidmatan khidmat tersebut, manfaat haji tu dapat kat siapa? Orang yang diupah ke orang pengupah? Pengupah lah. Pahalanya akan dapat ke siapa? Ke ni lah kan. Maksudnya anak dia tu buat untuk arwah ayah dia kan. So manfaat haji tersebut, walaupun yang buat haji tersebut adalah orang yang diupah kan, tapi manfaat tersebut pahalanya akan pergi kepada arwah ayah tadi. Kerana kita upah orang itu untuk buat bagi pihak kita, maka khidmat tersebut diperolehi kan, akan dapat bagi orang yang diupah kan, bukan maksudnya bagi pengupah lah, bukanlah orang yang buat tersebut. Walaupun yang buat haji orang tadi, itu maksudnya pahala dia semua akan dapat walaupun dia tak buat, sebab apa? Dia dah upah orang tadi kan. Manfaat dia sewa bukan untuk mendapatkan barangan, sewa kebun untuk buah. Contohnya lah kan, kita sewa barang kan, kita sewa barang tersebut, katalah kita sewa tanah, tapi kalau kat tanah tu ada apa? Kita sewa tanah ke kan, kita sewa kebun tersebut ke kita sewa buah. Katalah dekat kebun tersebut ada buah-buah, dekat tanah tersebut lah kan, ada buah-buah dan sebagainya. Kita sebenarnya sewa tanah je lah untuk nak buat kita punya bisnes apa, car wash kan, kita buat bisnes car wash, kita upah, kita sewa tanah tersebut lah, tanah tersebut untuk buat bisnes kita. Tapi kat situ juga ada pokok-pokok lah, senang kata kan, pokok-pokok kan, ada buah kan. So kita sebenarnya sewa tanah, bukan kita nak dapatkan dapatkan buah-buahnya, melainkan apa? Melainkan dia punya tuan tanah tersebut beri izin lah kepada kita. Maksudnya dia halalkan. Kita tahu sebenarnya kita orang kata sewa tanah je, tapi tu dia ada pokok durian apa semua, sekali dia berbuah, boleh ambil ke tidak? Tu kena tanya dengan tuan punya pokok lah kan. Kita sewa tanah je, bukannya kita ni kan, kita beli buah dia tak kan. Okey. Khidmat mestilah diketahui barangan, sifat dan kadarnya. Kalau perkhidmatan, kena bagi tahu kan, perkhidmatan ini sampai bila-bila. Apakah jenis barangannya, sifatnya, kadarnya. Maksudnya dalam Islam, macam saya cakap, dia tidak boleh ada gharar. Kita nak orang kata precise lah. Kita nak semuanya dinyatakan dengan jelas. Apakah barangnya, sifatnya, kadarnya kan. Barulah boleh kita conclude sewa tersebut. Bayaran sewa, upah kan. Syaratnya bayarannya mestilah bayaran yang suci kan, guna bayar. Maksudnya janganlah bayar dengan benda-benda yang najis kan. Walaupun orang kata ini bernilai dan sebagainya, tapi mungkin tak bernilai pada orang tersebut. Bayarannya kena bayaran yang diterima lah, senang kata kan. Boleh dimanfaatkan, mampu diserahkan kan, mempunyai kuasa untuk menyerahkan wakil ataupun pemilik. Siapa yang nak kata nak bagi bayar upah ni, sama ada kita ataupun kita wakil kat orang lain, tak kisahlah kan, asalkan bolehlah diserahkan benda tersebut. Bayaran juga mestilah diketahui. Ni saya dah cakap tadi, khidmat diperolehi oleh pengupah dan bukan orang yang diupah kan. Macam kes badal haji tadi kan, upah haji tadi, manfaat dia sewa bukan untuk mendapatkan barangan. Ini pun saya dah cakap tadi, khidmat mestilah diketahui. Kesimpulannya, bayaran tu mestilah diketahui, boleh diterima, suci, jangan bayarlah dengan benda-benda yang tak boleh diterima dan sebagainya. Tak kisah nak bayar dengan apa kan, tapi inilah syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Apa yang membatalkan kontrak sewa?
Barangan yang dia sewa rosak sebelum digunakan. Dan tak sempat lagi kita nak guna apa nama ni kereta tersebut. Tiba-tiba kita dah sewa kereta tersebut tapi kita tak sempat guna lagi, dah rosak, maka terbatal lah kontrak. Keduanya barangan tidak disewakan pada masa yang ditetapkan. Kata saya nak sewa hari ni saya cakap kan. Sepatutnya deliver waktu ni kan. Saya dah cakap lah pukul 2 kan. Tak datang-datang juga pukul 2. Lala dia pukul 2 esok pula. Maksudnya masa dia tak kena. Saya nak sewa hari apa. Waktu bila, dia bagi waktu bila, maka terbatal juga kontrak. Perkara yang tidak membatalkan kontrak, kontrak tidak terbatal walaupun barang tersebut tidak lagi menjadi milik pemilik. Contohnya, rumah sewa yang dipindah milik kepada orang lain. Ini kan biasa berlaku macam dalam rumah ataupun macam syarikat, kan? Kan kadang-kadang owner bertukar-tukar, kan? Sebab yelah share boleh beli-beli dan sebagainya, kan? Owner bertukar tapi kat dalam tu, kalaulah dia ada orang kata tenant ke, ada orang-orang lain, klien bawah dia tu relax je. Dia tak tahu kat atas bertukar pemilik dan sebagainya, tapi kontrak yang sedia ada tu continue je lah. Continue je, kan? Sama macam rumah kita, kita ada 10, kita ni memang meniaga rumah sewa lah, senang kata kan. Tapi lepas tu pula kita jual kita punya bisnes rumah sewa ni kepada orang lain. Tapi tenant-tenant yang ada tu dia relax je. Dia tak tahu pun kan. Bertukar bos ke, bertukar owner dan sebagainya. Rumah sewa yang dipindah milik kepada orang lain. Kontrak sewa kekal hingga tamat kontrak. Selagi yang kata tak expired, tak apa, kontrak jalan macam tu lah. Okey. Kontrak sewa juga tidak terbatal jika salah satu pihak meninggal dunia. Salah satu pihak meninggal dunia, siapa maksudnya? Tenant ataupun landlord meninggal dunia. Dia tidak akan terbatal. Continue je lah. Mungkin ada orang lain, pewaris dan sebagainya, kan. Pemilik dia, katalah landlord dia meninggal dunia. Lepas tu siapa? Ganti anak dia lah, kan. Ketiga, tidak terbatal walaupun penyewa sudah tidak mampu gunakan. Saya sewa kereta. Lepas tu, sewa kereta selama setahun. 6 bulan je saya guna. Lagi 6 bulan satu lagi tu saya sakit, tak boleh bawa kereta. Itu bukan salah kata tuan punya kereta. Itu tak boleh nak buat apa lah, kan. Kontrak, stay kontrak sampai setahun lah. Walaupun 6 bulan awak kata awak tak guna. Awak saya dah tak mampu bawa kereta dalam masa 6 bulan. Well, kan, sebab kita dah sign kontrak selama setahun, kan. Maka dia still on lah, kan. Kena bayar jugalah. Melainkan kamu adalah agreement, kamu minta ni apa semua. Tapi selagi tak ada apa-apa, kan, kamu senyap je. Kamu senyap, kamu tak guna. Tapi sebenarnya saya tak guna tau. Tak guna, bagi tahu lah dari awal. Betul, boleh buat bincang lah, senang kata, kan. Tapi kalau kita senyap je, dia akan still on juga kereta tersebut. Kita tak mampu gunakan barang sewa tersebut, itu bukan masalah ataupun bukan salah pemilik kenderaan, pemilik barang tersebut. Okey, ada beberapa lah, kan, contoh-contoh kontrak lain yang kita gunakan dalam pembiayaan patuh syariah. Ada murabahah, musyarakah, BBA, wakalah, qardul hasan, aitab, bai'inah. Nanti kita akan tengok satu-satu. Murabahah. Apa maksud murabahah? Ini adalah jual beli profit plus interest. Profit plus interest. Sorry. Cost plus profit. Cost plus profit. Ribih. Dia punya root word ni adalah murabahah. Rabahah tu maksudnya profit. Ini jual beli biasalah. Contohnya macam saya cakap, saya buat kari pap, kos saya 20 sen. Tapi saya nak jual dengan murabahah. Murabahah maksudnya apa? Cost plus profit. Maksudnya saya tak jual lah 20 sen. Saya adalah profit margin saya kat situ. Katalah saya jual profit margin saya 30 sen. So 20 tambah 30 sen, 50 sen. Itu murabahah. Bila orang tersebut dia jual dengan murabahah, kita tahu maksudnya dia adalah cost plus profit. Ada profit dah yang dah embedded dalam harga tersebut. Musyarakah ni apa? Ini joint venture buat bisnes. Joint venture buat bisnes. Saya rasa kita dah belajar. Dah belajar kan lebih kurang sebelum ni, kan. Musyarakah ni joint venture buat bisnes. Katalah ada 3 orang,
A, B, C. A bagi modal, B bagi modal, C bagi modal. Lepas tu buat satu bisnes, ada untung. Ada untung apa? Kongsilah mengikut PSR, Profit Sharing Ratio. Tak kisah berapa-berapa rasionya, tapi as long as semua orang bersetuju dengan ratio tersebut. Kalau ada loss, kalau tak dapat untung tapi rugi, macam mana? Kita ikut capital contribution ratio. Katalah A bagi 30%, maksudnya 30% daripada loss tersebut dia tanggunglah. B bagi 50%, 50% of the loss dia akan tanggung. C bagi 20%, 20% of the loss dia akan tanggung. Okay. Baik bisaman ajil. Ini beli barang dengan beli barang tangguh. Macam kita lah. Ansuran lah senang kata. Deferred sale. Deferred sale. Penjualan barang berdasarkan pembayaran tertangguh pada harga tertentu yang termasuk margin keuntungan yang telah dipersetujui. Ini kes macam apa tahu. Saya rasa saya pernah cerita. Katalah ada orang datang rumah kita nak jual kapet. Jual kapet kan. Satu kapet harga RM500. Kalau beli cash dia kata harga RM500. Tapi kalau RM500 tak ada duit lah, kita cakap dengan dia. Tak apa kakak. Dia kata tapi kakak boleh buat 5 kali bayar. So bila 5 kali bayar, ini kita maksudnya dah jadi nak ansuran lah kan. 5 kali bayar harganya RM500 lagi ke? Tak, dia kata tapi kalau 5 kali bayar kakak harganya sudah jadi RM700 kakak. 700. So 700 bagi 5 berapa? Bagilah kan. Maksudnya apa? Inilah contoh baik bisaman ajil. Pembayaran tertangguh. Maksudnya kita tangguh bayar tu. Kita bayar sikit-sikit lah ikut setiap bulan. Pada harga tertentu. Tapi dia dah masuk lah margin keuntungannya dekat situ kan. Sebab orang tu ada menanggung kerugian kan. Kalau dia kita bayar cash terus dia dapat 500. Tapi ini dia dapat berapa je kan. Sebulan dia tak dapat. Dia dapat sikit. Ini baik bisaman ajil. Maksudnya bayar harga tangguh lah. Maksudnya kita bayar sikit-sikit ansuran. Wakalah. Wakalah ni wakil. Kita lantik seseorang untuk jadi ejen kita. Contohnya yang banyak berlaku ni ejen insurans, ejen takaful. Orang tersebut bertindak sebagai ejen kita, wakil kita kalau apa-apa kita ada masalah kesihatan, kita terlibat dalam aksiden dan sebagainya, dia jadi wakil kita untuk tolong kita claim, untuk dapatkan compensation bagi pihak kita, untuk dapatkan macam-macam lah. Tolong kita masuk ward lah apa dan sebagainya. Itu sepatutnya. Itu nama ejen lah. Sebab tu kalau siapa nak jadi ejen, insurans, ejen takaful, dia kena betul-betul jadi ejen. Sebab dalam Islam itu wakil kan. Orang tu dah bayar kita untuk jadi wakil dia. Tiba-tiba bila orang tu ada aksiden ke kan, apa semua dia contact kita kata buat sendirilah. Tak payah jadi ejen lah kalau dia buat semua sendiri kan. Itu yang ramai orang komplain kat luar sana. Ada ejen insurans kan, waktu nak mula-mula kita buka waktu mula nak buka insurans takaful tu jelas sibuk. Lepas tu kalau kita ada masalah apa-apa, ejen buat tak tahu kan. Kita sendiri pula yang buat. Itu berhati-hati ejen anda telah dibayar untuk jadi ejen, maka jadilah betul-betul. Qardul Hasan, ni yang saya dah cakap tadi, benevolent loan. Pinjam RM50, bagi RM50. Dari sudut kata individual orang buatlah juga, tapi sebagai individu pun kita ada kata limitation kita. Kalau ada duit bolehlah bagi pinjam, tapi kalau tak ada duit nak buat macam mana. Tapi dari sudut praktikalnya, institusi keuangan tak boleh buat ni. Dia ada buat, tapi dia buat tu sangat-sangat terhad. Yang betul-betul dia tolong macam existing customer. Tapi bukanlah satu produk yang dia kata war-warkan. Jarang jarang. Ada institusi keuangan, maksudnya bank-bank lah yang buat Qardul Hasan. Lepas tu kata ni apa pula ni? Advertise pula dengan semua orang. Tak adalah susah sikit. Okay, kerana semuanya ni adalah business entity yang nak buat profit. Ijarah summa al-bai'. Yang ini yang kita dah belajar tadi. Al-ijarah maksudnya apa? Al-ijarah ni maksudnya sewa. Kejap ya. Okay. Kejap
Okey, nanti kita sambung ijarah sama al-bai'.